So untuk piramid yang ini pula, so apa yang membezakan dia? Macam sebelum ni kita ada tengok piramid tu dia punya tapak sama kan, which is macam 20 darab 20, 12 dengan 12. So sekarang dia punya base lain. So dia punya base adalah 18 dengan 10. Okay, so untuk base dia tak ada jadi isu lah. But then macam nanti kita nak kira triangle pun dia akan jadi isu. So maksudnya triangle yang, sekejap saya lukis dan so macam okay, this is dia punya base, and then this is dia punya triangle. Okay, so triangle yang warna kuning ni area dia akan jadi lain. Maksudnya kuning dia akan sama dengan kuning. So yang hijau ni dia akan jadi sama dengan yang ini. Sebab apa? Sebab dia punya panjang tu dekat sini. So dekat sini kan 18. So dekat sini 18, dekat sini pun 18, tetapi dekat sini 10. Ya. So itu yang membezakan soalan ni. But then kita kena buat operation yang sama je sebenarnya. Apa maksud dia? So first kali kita kena cari base dia kat sini adalah, oops. So kita ada base 18 dengan 10. So kita akan buat operasi Pythagoras theorem juga. So dekat sini A square equals to B square tambah C square. So kat sini dia akan jadi 18 square tambah 10 square, and then awak akan dapat 424. So A awak adalah 20.6. So dekat sini 20.6. Okay, so awak dah dapat dia punya tapak. So dia punya yang atas ni pula, so nampak triangle yang tengah ni. Okay, so triangle yang tengah ni, which is dia punya tengah ni is 12. Tapi yang bawah ni kita dah tahu 20.6, which is yang kita cari tadi. But then kita kena tahu kalau 20.6 tu kita bahagi 2, so sini akan dapat 10.3. Jadi dekat sini kita kena buat untuk cari dekat sini. So guna Pythagoras theorem juga. So A square equals to B square tambah C square. So 10.3 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So kat sini awak akan dapat 250.09. So A adalah 15.8. So maksudnya yang ni saya highlightkan warna hijau ni. Warna hijau ni dia adalah 15.8. Okay. So dia apa benda yang dia akan jadi lagi pelik dekat sini adalah, so ketinggian untuk yang triangle dekat sini, alamak. So triangle dekat sini dan ketinggian untuk dekat sini dia akan jadi lain. So maksudnya ketinggian ni adalah lain, ketinggian untuk ni pun dia akan jadi lain. So kita cari satu-satu dulu. So saya namakan triangle yang ni
angle yang sengit sebelah sini dulu. So yang ini, so kita nak cari yang tengah tu, but then dia punya yang sengit tu still sama. So yang sengit tu adalah 15.8, tapi yang bawah ni dia adalah 18. So automatic kat sini 9 sebab kita bahagi 2. So kira dia adalah sama juga, A square equals to B square tambah C square. But then A square kita, dia punya 15.8 ni adalah kita punya A square. So 15.8 square sama dengan 9 square tambah C square. So dekat sini awak akan dapat 15.8 square tolak 9 square sama dengan C square. So final answer dia is 168.64 sama dengan C square. So punca kuasa answer tu awak akan dapat 13 sama dengan C. So yang ini, yang biru ni awak akan dapat, so 13. Okay, so yang lagi satu punya triangle adalah yang saya ingat ke tepi ni. Okay, so dia punya tapak ni adalah 10. So dia punya tepi ni adalah 15.8. Guna proses yang sama, which is A square equals to B square tambah C square. So 15.8 square sama dengan B ni macam ni kita nak tahu. So dekat sini total 10, separuh dia adalah 5. So 5 kuasa 2 tambah C square, 15.8 square tolak 5 square equals to C square. So answer dia awak akan dapat kat sini 224.64 sama dengan C kuasa 2. So punca kuasa dia awak akan dapat 15 sama dengan C. So dekat sini awak akan dapat 15. So sini adalah 15. Jadi kita nak kira surface area untuk kita punya piramid. So saya highlightkan dulu part-part yang penting. So ini saya highlightkan dengan color kuning. So this part is penting, and then this is penting. So itu je kot yang penting. Jadi dekat sini awak akan dapat surface area piramid ni. So awak akan dapat rectangle, sebab kalau square dia punya base sama, tapi ini dia punya base 18 dengan 10, so lain. So dua triangle yang sama, dua area triangle, tambahkan juga dengan dua area triangle. So apa maksud dua triangle ni? Triangle yang kuning dengan hijau. So area rectangle ni just rectangle, formula biasa, 18 darab dengan 10 tambahkan dengan 2 area triangle, which is 1/2 times dengan 18 times dengan 13. So this one untuk yang kuning. So ini adalah 2 darabkan dengan 1/2 darabkan dengan 15 darab 10. Okay, that's for that part. So dekat sini, ini awak akan dapat 180 tambahkan dengan hasil darab ni awak akan dapat 234, and then tambahkan dengan 150. So your final answer should be 564 cm square. So proses Pythagoras theorem dekat soalan ni dia berulang sangat banyak.
So nampaknya memang penting untuk kita ada strong basic dekat kita punya Pythagoras theorem chapter, which is awak belajar dekat form 1 dulu. Okay, so untuk this type of question pula, sebelum ni kita dah tengok soalan yang macam bentuk-bentuk shape yang satu je. So kalau dia combine pula apa jadi? So kalau combine, awak kena tengok permukaan yang mana kat luar je. So let's say kalau macam ni, awak nampak piramid dan cuboid. So permukaan yang dekat luar saja. So sebelum ni piramid kita kira sekali dengan base kan. So sekarang base kita tak perlu kira. Sebabnya sebab luas permukaan yang kita nampak cuma yang luar saja, triangle saja. So dan untuk cuboid juga kena be careful, kita tak perlu kira untuk yang atas, tapi kita kena kira yang bawah je dia punya tapak. Sebab bila dia combine, benda tu jadi consider tak nampak. Benda yang bertindih tu jadi tak nampak. So based on this question, dia cakap the diagram shows a solid which consists of a square pyramid and a cuboid. So this solid is divided into two equal part. So calculate the surface area in centimeter square of each part. So dekat sini dia punya key highlight dia adalah divided into two equal part. So you must be thinking that macam cari je total untuk surface area semua dan bahagi dua. But then there is a hidden part yang awak kena aware, which is imagine awak tengok line putus-putus ni, awak belah dia. So awak akan nampak satu lagi bentuk triangle sebenarnya bila awak potong dia. Bila awak potong tengah ni, awak akan dapat satu lagi bentuk triangle yang macam ni. Lepas tu bawah dia akan jadi macam ni. Okay. So yes. And then apa yang surface area yang awak kena tengok dekat sini. So imagine yang bila awak potongkan dia, and then apa yang awak nak kena tahu kat sini, let me draw. Okay, so here ni putus-putus, and then tarik ke belakang. So this is the interesting part. Okay. So bila awak potong, dia akan jadi bentuk macam ni. So dekat sini awak akan nampak macam tak ada beza, but then macam just imagine this is one slice tau. Bila awak potong, dia akan jadi tegak lah. So bentuk triangle pun originally awak akan darab dengan 4. So sebenarnya awak kena darab dengan 2 je bila awak potong, sebab dia separuh kan. So dekat situ area of triangle dia akan jadi separuh. So apa yang kita nak buat kat sini, but then the other thing yang awak kena alert is this is the unit here. So tukar siap-siap, unit dia kat sini adalah, so 6 bahagi dengan 10, awak akan dapat 0.6 cm. Okay, aware sebab dia nak dalam cm. Alright, so let's start. So apa base yang awak boleh guna sekarang ni? So since kita ada base piramid kita, dia adalah asalnya square base kan. So bila square base, so which is 4 darab dengan 4. So base asalnya 4 darab 4, bila bagi 2, so dia akan jadi 4 darab dengan 2. So awak akan dapat 8 je, 8 cm square. Okay, that one for base. So untuk triangle pula, triangle yang biasa so triangle yang biasa kita dah bagi 2, so awak akan dapat half triangle. So half triangle awak akan dapat 2 darabkan dengan 1/2 times kan dengan 4. So times kan dengan 2.9. Okay, and then awak akan dapat dekat sini hasil darab dia adalah 11.6. So untuk half cuboid pula, so half cuboid
half cuboid, cara nak kira dia adalah 2 darabkan dengan 4 darab 0.6. So awak akan dapat dekat sini 4.8. Okay, so untuk original dia awak dah dapat untuk yang base. So yang base ni kita dah, macam mana saya nak lukis. Alright, so base. So this one you need to have a lot of macam imaginary punya ni lah. So dekat sini saya differentiatekan dia. So base is this color, color hijau ni, yang base ni. Alright, so half triangle maksudnya awak akan dapat, saya letak dia color pink. So this triangle, and then yang belakang ni, and then yang tepi ni. So yap, itu separuh. Lepas tu cuboid pun dia akan jadi separuh. Lepas tu satu lagi awak akan dapat this new triangle ni, new triangle dengan ni. So cara nak cari dia juga, the only idea yang saya nampak dekat sini is you have to do the Pythagoras theorem kat sini. And then since dekat sini awak dah tahu dia 2, which is dia datang daripada sini kan 4. So sini separuh dia adalah 2. So nak cari yang tinggi ni adalah you have to do Pythagoras theorem. So triangle dia jadi macam ni. Nak cari sini adalah 2.9. So this is 2, alamak. So this is 2.9 and here is 4. So kita belah 2 dia, kita akan dapat sini 2. So Pythagoras theorem, which is a square equals to b square tambah c square. So a square adalah 2.9 square equals to 2 square plus c square. 2.9 square minus 2 square sama dengan c square. So lepas semua tu awak akan dapat nilai c adalah 2.1 equals to c. So yang tinggi ni adalah 2.1. Dah dapat yang tu, so awak boleh cari area triangle dekat situ. Area triangle sama dengan 1/2 darabkan dengan 2.1 darabkan dengan 4. So awak akan dapat dekat sini 4.2. Okay, so this thing getting a bit more macam complicated sikit, don't worry. Tapi yang bawah ni apa yang kita dapat is area untuk cuboid. Cuboid yang dipotong tu, yang ini. So yang itu adalah area rectangle, sorry. Area rectangle. So dia adalah 4 times 0.6. So you will get here 2.4. And then now the most interesting part, awak kena tambahkan semua. So here is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 permukaan yang awak kena tambah. So total surface area kat sini sama dengan, so follow blue color, 2.4 plus 4.2 plus 4.8 plus 11.6 plus 8. So awak akan dapat 31 cm square. Ya. Alright, so now kita continue dengan combine shape yang lain pula. So now kita ada dalam soalan ni bentuk cone dan juga bentuk silinder. So sebelum ni kita ada belajar, so formula untuk surface area cone
So untuk cone dia adalah pi r square plus pi rs. Surface area untuk silinder pula two pi r square plus 2 pi RH. Okay, so remember dalam surface area, so bila kita combinekan bentuk tu, ada certain benda yang kita tak patut masukkan atau kita tak patut kira. So dekat sini surface area, permukaan. Permukaan maksudnya kita tengok apa yang benda yang ternampak je. So dekat sini untuk cone awak cuma kena kira bahagian yang untuk atas ni saja, benda yang awak nampak. So untuk atas saja. So formula untuk atas ni saja adalah pi rs. So untuk silinder pula awak cuma perlu kira untuk yang tepi ni, yang keliling ni, which is 2 pi rh, dan juga satu bulatan dekat bawah tu saja, pi r square saja. So that's the thing, awak kena adapt, awak kena tahu apa yang awak nak kena kira. Okay, so now bila dia combine, memang benda tu jadi macam tu sikit lah. So total surface area sama dengan pi rs tambah pi r square tambah 2 pi rh. So radius kita dah tahu ke belum? So radius kita belum tahu sebab dekat sini dia tak bagi tahu. Jadi kita kena kira radius dulu. So, macam mana kita nak kira radius? So now kita dah ada bentuk. Nampak, cari bentuk triangle tu. Nampak? So the triangle look like this. Okay. Jadi dekat tepi ni, saya ingat ni adalah 29. So this is 20. So awak just kena guna Pythagoras theorem, which is a square equals to b square tambah c square. So 29 ni adalah a, so b adalah 20 tambah c square. So 29 square minus 20 square sama dengan c square. So then here awak akan dapat 441. So 441 equals to c square. So c adalah punca kuasa answer. So 21 equals to c. So now this is 21 equals to radius. Jadi so semua benda kita dah ada. S kita dah ada. S is 29. Lepas tu radius kita dah tahu 21. Lepas tu kita punya height pun kita dah tahu 18, which is everything dah ada. So just plug in masuk formula. Oh yup, dekat sini use dia dah bagi tahu sini use pi equals to 22/7. So everything dah ada, just plug in masuk je. Pi adalah 22/7, R adalah 21, S adalah 29, plus pi adalah 22/7, R adalah 21 square tambah 2 pi, R adalah 21 dan H adalah 18. Alright. So daripada sini cari nilai satu-satu dulu. 22/7 times 21 times 29. So akan dapat dekat sini 1914 tambah 20/7 darab 21 square. So 1386. So dekat sini awak akan dapat 2376. So then total up everything. So awak akan dapat dekat sini 5676
centimeter square. So this is your total surface area. Okay, so for this type of question, so now kita dah tahu soalan-soalan yang macam disuruh cari value of surface area. So what happen kalau soalan tu dia dah bagi surface area tapi dia nak suruh awak cari nilai-nilai tinggi, nilai-nilai panjang, nilai radius. So dekat sini apa yang awak nak kena buat? First thing, you need to highlight whatever information yang dia bagi. So the diagram shows a cone with a surface area of 704. So surface area of apa? Surface area of, so bentuk ni bentuk apa? So this is cone. So surface area cone, kita tengok balik, surface area cone, formula dia adalah pi r square tambah dengan pi rs. So sekarang dia suruh cari x. So kita kena tahu x ni apa sebenarnya. X ni adalah kita punya height. Tapi dalam formula kita tak ada pun kita punya height. S ni mewakili nilai yang sengit ni. So dari sini idea yang saya nampak adalah cari nilai S dahulu, then from there awak akan guna Pythagoras theorem untuk cari nilai height ni. So apa maksudnya kat situ? Okay, jom kita masukkan plug in apa information yang dia bagi. So surface area cone adalah 704. So yang ini saya salin balik formula. So saya just gantikan surface area cone ni dengan 704 sebab dia dah bagi tahu surface area adalah 704. So then whatever information yang dia bagi masukkan balik. So R kita dah tahu, which is R adalah 7. So 704 equals to pi, kita kena guna 22/7. R adalah 7 kuasa 2 tambah dengan 22/7. 7. So S kita tak tahu, so tinggalkan dia sebagai S. So now selesaikan yang ini. So awak akan dapat 154 pluskan dengan 22S. So ini adalah 704. And then basic operation. So 704 minus 154 awak akan sama dengan 22S. So 704 minus 154 awak akan dapat 550 sama dengan 22S. 550 bahagi 22 sama dengan S. So here S actually 25. So bila awak dah tahu S tu adalah 25, so sekarang keluarkan dia punya triangle. So now kita dah tahu. So this is our triangle. This is bawah dia, radius adalah 7. So dia punya height adalah X. So dia punya hypotenuse adalah 25. 25 dapat pada mana? So kita dah kira tadi kat sini. Okay, so untuk nak cari nilai X, so kita kena pakai Pythagoras theorem. So dekat sini yang paling panjang adalah 25, which is 25 adalah A. 25 square equals to B adalah X. C adalah 7 square. So here 25 square minus 7 square equals to X square. So awak akan dapat dekat sini 576 equals to X square. So 24 is equals to X.